Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat pada tajuk video saya pada kali ini, saya ingin mengulas serba sedikit tentang sebaran maklumat daripada media sosial berkaitan dengan COVID-19 dan juga perintah kawalan pergerakan yang sedang dijalankan di Malaysia pada ketika ini. Kalau kita melihat kepada sebaran maklumat dalam media sosial yang tidak terkawal, biasanya mereka ini selalunya mendahului sebaran am ataupun sebaran maklumat yang sahih daripada kerajaan. Dan biasanya maklumat yang disampaikan itu sudah ditokok tambah ataupun dikurangkan mengikut selera masing-masing dan mengikut persepsi masing-masing. Dan ini sekiranya tidak dikawal boleh menyebabkan kepanikan dan kekacauan. Contohnya dalam voice message ini, dia bukan buat secara berperingkat, start pada malam ni sampailah 31. Lepas tu dia akan umumkan untuk tambah lagi secara berperingkat juga. Dia akan buat 2 minggu. Tapi total paling singkat 2 bulan. So duit mana yang ada tu simpan, sebab dah tak boleh kerja, tak boleh apa, simpan, makan mana yang ada dulu. Itu aja. Dan voice message ini diterima mendahului pengumuman rasmi daripada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, dalam yang mana kita boleh ikuti daripada portal ini. Jadi, untuk tidak panik, suka saya untuk share ataupun kongsikan satu video yang telah dibuat oleh seorang individu yang menerangkan dan menjelaskan bagaimana sebenarnya keadaan ini boleh berlaku, iaitu pertambahan ataupun lanjutan tempoh PKP ataupun perintah kawalan pergerakan ini daripada 2 minggu ke 2 minggu seterusnya dan ke 2 minggu seterusnya, sehinggalah berlanjutan sehingga 6 bulan sekiranya keadaan masih tidak dapat diatasi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, video ni ringkas. Di sini saya nak menceritakan tentang orang kata berkenaan dengan 14 hari. Okey, kenapa 14 hari, incubation period 14 hari, kita dengar semua tu kan. Dan di sini saya nak berikan penerangan sedikit tentang bagaimana kita boleh menggunakan data 14 hari itu untuk keselamatan kita juga, dan bagaimana kita dapat memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 selepas 14 hari. Betul tak? Okey, apa maksud di 14 hari itu? Okey, incubation period. Inkubasi. Bahasa Melayu inkubasi COVID-19 ialah selama 14 hari. Ini yang selalu kita dengar, betul tak? 14 hari tempoh inkubasi. Maksudnya apa tempoh inkubasi ni? Incubation ni maksudnya pengaraman. Maksudnya virus COVID-19 ini dia akan menjadi matang dalam tempoh 14 hari itu. Maksudnya macam ni. Let's say inilah hari pertama, inilah hari ke-14. Let's say kalau kita berjaya mengharui 14 hari ini, and then lepas tu kita tidak ada apa-apa simptom berkaitan COVID-19, kita tidak ada batuk ke apa-apa ke sebagainya, kan, ada demam sebagainya. Lepas kuarantin 14 hari ini, bermaksud kita bebas daripada jangkitan virus COVID-19. Sebaliknya, jikalau dalam tempoh ini katalah hari kelima kita dah menunjukkan simptom, maka maknanya kita mungkin ada virus COVID-19 dan masa ini kita dah wajib pergi ke saringan untuk tengok sama ada kita ni positif ataupun negatif COVID-19. Tak semestinya hari pertama, hari kelima. Mungkin hari kedua, mungkin hari ketujuh, mungkin hari ke-13 pun. So dalam tempoh 14 hari ini ialah tempoh untuk kita pantau keadaan kita, adakah kita mempunyai gejala-gejala COVID-19 tersebut. Jikalau kita ada gejala tersebut dalam tempoh 14 hari ini, yes, kita kena pergi ke saringan. Ini wajib. Okey. Tapi kalau tempoh 14 hari ini kita tak ada benda, maka kita alhamdulillah, maknanya kita bebas daripada wabak COVID-19. Boleh faham berkenaan inkubasi? Baik. Kenapa 14 hari? Kenapa orang kata apa kerajaan memutuskan PKP selama 14 hari? Okey, selain daripada incubation period tersebut, kita kena perhatikan benda ni Kita ada beberapa tarikh penting. Nombor satunya kita ada 27 hari bulan 2. Sini tarikh apa? Ini ialah Istimak Tabligh. Istimak Tabligh, okey? Ingat dan lepas tu kita tarikh 17 hari bulan 3. Ini tarikh apa? Inilah tarikh ni di mana orang ramai pergi balik kampung masa diumumkan perintah kawalan pergerakan yang pertama. Kemudian kita ada tarikh 31 bulan 3, iaitu ini tarikh kawalan pergerakan pertama patutnya tamat. Okey.
dan lepas tu kita ada tempoh 14 hari bulan 4, iaitu tarikh di mana sepatutnya Perintah Kawalan Pergerakan yang kedua ditamatkan. Baik. Bila kluster orang kata apa, gelombang kedua COVID-19 ini berlaku disebabkan oleh Istimak Tabligh ini. Ini semua tahu, ini fakta. Jadi 14 hari daripada tarikh ini ialah apa? 14 hari daripada 14 hari tarikh 27 bulan 2 ni ialah 12 hari bulan 3. 12 hari bulan 3 inilah tempoh matang bagi mereka yang mempunyai kesan di sini, yang ada negatif ini, untuk merasai apa-apa jua jenis orang kata apa, simptom dan sebagainya. Dan biasanya orang di sini dia akan terlajak mungkinlah plus minus 2-3 hari, dia akan mula merasai simptom dan mula akan dihospitaliskan ataupun menjadi kritikal mungkin antara 17 hingga ke 20 hari bulan 3. Okey, kerana itu kita cuba jadikan 31 hari 3 ni sebagai tarikh untuk first movement control order, supaya kita dapat putuskan jangkitan rangkaian tabligh ini di situ saja. Malangnya 17 hari bulan ini, pada ketika virus ini nak mencanak, kita ramai-ramai pergi bantai balik kampung. Kita bantai balik kampung time ni, menyebabkan orang ramai berpusu-pusu, berkerumun dan sebagainya. Pada tak sepatutnya korang buat macam tu kan. Jadi 17 hingga ke 31 hari bulan, dah cantik dah tu tarikh 14 hari. Maksudnya anda kata kalau apa-apa gejala simptom sebagainya, tempoh ini dah cukup untuk mengkuarantinkan mereka. Malangnya semalam, iaitu pada 24 hari bulan 3, orang ramai dikabarkan berpusu-pusu nak balik ke KL pula. Another surge coming. So ini menyebabkan tarikh 31 bulan 3 ini sudah menjadi null and void. Dah tak boleh jadikan sebagai tarikh akhir untuk Perintah Kawalan Pergerakan, tak boleh jadi tarikh akhir untuk kuarantin. Maka terpaksa dilanjutkan, kalau ikutkan 24 sampai 31, 7 hari, patut sampai 7 hari bulan 4. Untuk tarikh mereka ini mengalami apa-apa saja incubation period untuk COVID-19. Boleh faham ya? Aku cakap tunggang terbalik sebab tak ada skrip. Jadi 7 hari bulan 4 ini jadi kerajaan bagi plus and minus selama 2 minggu, lagi seminggu lagi, untuk memastikan rantaian jangkitan di sini putus sama sekali. Okey? Jadi, untuk mengelakkan kita terpaksa lanjutkan ini pergi ke 28 hari bulan 4, contoh na'uzubillah, jangan lanjut lagi. So, kita kena putuskan di sini. Maksudnya, bermula daripada sekarang, orang-orang ini yang 24 bulan balik kampung dan sebagainya ini, jangan pergi mana-mana, duduk rumah diam-diam, jangan bergerak walau seinci pun keluar dari kawasan rumah. Duduk di sini dan pastikan tidak ada langsung kontak di real world pada tarikh-tarikh kemudiannya. Sebab cukuplah ini sebagai tarikh akhir kerisauan gelombang ketiga bakal tercetus. Cukup di sini. Kita tak mau gelombang ketiga muncul di sini pula, atau muncul tarikh pada 3 hari bulan 4 ke ataupun 9 hari bulan 4 ke. Kita tak nak ini tarikh-tarikh ini. Kita nak fokus mereka, cukuplah ini sahaja tarikh terakhir gelombang ketiga mungkin muncul. Biar incubation period mereka sampai 7 hari bulan 4. And then dari sini buat nampak gejala dan sebagainya, mereka dah di-isolate habis-habisan. So 14 hari bulan 4 ini kita dah boleh bebas daripada kuarantin beramai-ramai. Okey, boleh faham? Itu pentingnya kenapa PKP ini mesti dipatuhi. Bukan kerana apa? Kerana kita kalau boleh nak cut off sebarang kenapa kebarangkalian jangkitan COVID-19 ini berlaku pada kita atau pada sesiapa saja, dan yang kita risau, kita tak tahu jangkitan itu datang dari mana. Kalau sekarang dia dulu ni, kita at least boleh cover lah. Tahu tak? Sebab kita tahu dah jangkitan ni banyak datang di kluster tabligh. Kita boleh jejak dan kita boleh kawal. Tapi kalau dah kat sini, kita tak tahu dah mana datang jangkitan tersebut. Kita tak tahu di kluster mana, kita tahu punca di mana. Yang ini berbahaya sebenarnya tuan-tuan dan puan. Yang ni boleh kontrol, yang ni susah gila nak kontrol. Jadi tugas kita, putuskan di sini. Jangan dagih-dagih. Biar dia cut off kat sini, so that kita ada tempoh 7 hari bertenang, 14 hari bulan, kita boleh bebas dan bergerak seperti biasa. Kita boleh sambut puasa, kita boleh sambut raya, kita boleh buat kerja kita macam selalu. Okey? So, sama-sama kita pastikan PKP ini dipatuhi, pastikan kita tidak keluar rumah, kita jangan ngada-ngada balik kampung atau pergi mana-mana, duduk diam-diam. Biar jangkitan ini berhenti takat ini saja. Jangan sampai dah terlambat baru kita nak cari jalan untuk menyelesaikan keadaan. At least sekarang ni dah agak terlambat, tapi kita masih lagi boleh berbuat sesuatu. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ni ada manfaat ni untuk korang semua. Bye-bye. Jadi sama-samalah kita berwaspada dalam
menerima, menganalisa dan seterusnya, mengongsi apa sahaja bahan yang kita terima dalam media sosial. Semoga kita semua sentiasa dalam keadaan baik di sepanjang arahan kawalan pergerakan akibat daripada COVID-19 ini. Sekian, Assalamualaikum.